Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, macam kita tahu, kita dah hampir-hampir nak menuju lagi ke 100k. Lagi 5k kan, 5k lagi 5K. untuk menuju ke 100k. Ya. Dan ramai betul yang cerita kat studio pula kali ni. Betul. Tapi kita tak melupakan jugalah yang mana nak bercerita dalam segmen caller tu boleh, tak ada masalah. Cuma kita akan melalui proses casting untuk kita tapis cerita-cerita anda. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang belum follow our social media, link ada disediakan di bawah: TikTok, YouTube, IG dan juga Facebook. Dan pada korang yang nak kongsi cerita seram di platform Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Betul. Macam Dakshu cakap, kalau kau nak kongsi cerita, tekan link kat WhatsApp. Tapi sejujurnya sekarang ni kita mengalami padat yang nak jadi caller, yang jadi casting masih lagi pending lagi. Okay? Ya, betul. Aku harap korang sabar, kita akan shoot juga, layan satu-satu. Dan kepada korang yang kongsi cerita, minta tolong kongsi melalui words Kesah word, kau hantar dekat kita orang. Jangan hantar spam dekat WhatsApp. Sebab apa? Kasi keting sampai 50 mat notification. Ya tu. Ada juga yang hantar cerita dia melalui voice. Jadi voice dia pula aku tengok ada dalam 28 tau. Lepas tu pula satu tu ada dalam 15 minit. Cakap ni macam mana nak layan ni. Betul. Payah sikit lah kalau macam tu. So kalau dalam bentuk penulisan tu, kadang-kadang kalau kita orang tengah buat kerja lain, kita orang boleh baca. Kalau dengar ni susah sikit lah. Betul. Okay, kita nak buang masa. So hari ni kita ada tetamu. Tetamu juga hari ni, yang hadir ke studio. Tak tahulah jauh ke tak. Tapi dengar macam dah lama pujuk dia ni cerita. Dah lama itulah. Kali ni baru dapat. Jadi kita bersama dengan siapa? Kita akan minta dikenalkan diri dulu. Hai, Assalamualaikum. Okay, hai, Assalamualaikum. Salam. Okay, nama diberi ataupun nama samaran lah, boleh panggil Akub. Okay, ada boleh. nama Akub dia bila. Jangan-jangan aku nama nak sebut kan, orang kata kecam nanti. Okey lah, tak apa. Akub. Okey Akub. Jadi cerita apa hari ni nak kongsi dekat Santai Chill? Okay, hari ni cerita kita berbalik pada tahun 2015. Di mana zaman tu zaman orang kata zaman study degree di Johor. Dekat sana kita ada satu pengalaman di mana kita pergi, aku dengan member aku pergi memancing lah. So terjadi dia bermula di semasa memancing lah di satu kawasan sungai. Muara lah, orang kata muara sungai. Pada ketika itu kita orang bergerak hampir pukul 12 malam ke 1 malam lah macam tu. Lebih kurang 12 orang ke 13 orang lah. Dengan menaiki dua biji motosikal dan 4 biji kenderaan, kalau tak silap aku lah. Yang seingat aku. Okay, so bermula di kawasan muara tu sampai daripada pukul 12 lebih hinggalah subuh. Diringkaskan cerita di tempat tu, kita bergerak pulang pada jam lebih kurang 5 ke 6. So sebelum bergerak pulang tu, kita ada mengambil gambar secara beramai-ramai. Pada mulanya hanya member aku 2 orang saja yang ambil gambar. Kat situ dah terperasan ada satu entiti, tetapi kita orang beranggapan yang tak ada apa lah. Itu hanyalah mungkin kamera ataupun silau daripada lampu ke macam tu. Kita orang abaikan dan kita orang tangkap gambar beramai-ramai sekali lagi. So semua ada dalam satu gambar. Bila kita tengok dalam gambar yang ramai tu, ada juga entiti tu.
Dan ada dalam kalangan kita orang tu, dia pergi check kawasan yang tu, kawasan yang ada entiti tu. Bila check, dia kata tak ada apa lah, itu hanya guni lah. So kita abaikan je lah. Bila dah okey, dah packing semua barang, so kita akan bergerak pulang lah ke universiti lah, untuk balik ke Kolej Kediaman. So bila on the way pulang tu, kita daripada first car 2 biji kereta depan, lepas tu 2 biji motor dan 2 biji kereta belakang. So kereta aku adalah kereta yang paling belakang. On the way jalan tu memang gelap. Mengambil masa dalam 30 ke 40 minit. Along the way nak perjalanan tu, kita orang terlanggar satu benda yang daripada depan hingga ke belakang terasa. So bila masing-masing langgar satu benda tu, semua park ke tepi terus. Bila park ke tepi, 2 biji motor tu dia orang kata tengok balik ke belakang, dan bila check tak ada apa. Perasan lah macam ada kita belakang ada langgar something. Semua masa tu semua kereta dengan motor tu langgar benda yang sama. So bila kita orang berhenti dan masing-masing tengok WhatsApp kan. Tengok WhatsApp dan kata ada langgar barang tak? So semua cakap benda yang sama. So lepas dah semua cakap benda yang sama, so 2 biji motor tadi dia pergi tengok balik ke belakang lah, dalam 50 meter ke belakang, check ada apa-apa je langgar apa, tak ada. So bila tak ada, dan kita orang bergerak balik lah ke kolej. Bila bergerak balik ke kolej, semua back to normal lah, tak ada apa yang prasangka buruk, semua tak ada. Selepas seminggu, masa tu aku on the way balik ke Melaka. Daripada universiti ke Melaka. Perjalanan tu kebiasaannya mengambil masa dalam masa 2 jam sahaja. Tetapi bila dikira semula, pengalaman tu mengambil masa selama 5 jam. Daripada pukul 10.30 malam sampailah 3.30 malam. So hampir 5 jam lah. Semasa sebelum bergerak, so kat situ ada satu kejadian yang orang kata yang tak pernah berlaku lah. Member aku perasan yang aku buat preparation awal. So contoh dia, masa tu malam tu aku habis test dalam pukul 10. So habis test dan aku buat preparation, kemas barang apa semua, pergi Dobi sekali apa semua. So benda tu jarang berlaku lah. Orang kata biasa balik terus lah. Dobi kat Melaka lah. Tapi benda tu member aku perasan yang ada, dia kata tak pernah kau buat macam ni. Tapi aku abaikan je lah. So aku teruskan perjalanan dan dalam pukul 10.30 aku masuk highway. Bila masuk highway je, dia perasaan tu macam mula-mula macam kau penat lah apa lah semua. Memang penat. Kau masuk highway padahal tak ada apa pun kau buat kan. Kau penat. So dalam pukul 11 aku berhenti dekat satu RNA. So kat situ aku tidur. Sampailah dalam pukul 12 macam tu lah. Selepas aku tidur dan aku bangun, dan benda dah segar kan, dah minum air Red Bull apa semua, dah normal untuk drive balik. Aku drive. Kebiasaannya kalau malam aku drive, aku akan buka Hit FM lah. So kita akan dengar lagu club-club macam tu lah, nak bagi segar mata kan. Kita akan buka kuat namanya. Tapi malam tu terasa macam berbeza. Yang seingat aku sedar pada satu tempat aku terdetik dalam hati aku tukar iKim FM. Bila terdetiknya tukar iKim, dan aku tukar lah iKim tu. Selepas tu selawat dan lagu-lagu nasyid je lah yang aku dengar. Alhamdulillah. Okay, itu pertama. Yang kedua, kebiasaannya bila aku sampai di, aku tak ingat lah exit Sungai Mati lah, yang selepas Paguh tu dia ada satu flyover Sungai Mati. Dan kat situ kebiasaannya pada waktu tu aku akan jerit aku dah setengah perjalanan. Okay, so sebagai tanda aku dah sampai setengah perjalanan. Tapi malam tu dia macam jadi suram tau, tak ada apa, semua diam je. So lepas je lah. Okay, so aku teruskan perjalanan sampai di sebelum EZI Kero ada satu RNA Kampung Bemban. Okay, dekat situ memang terasa pelik lah, sebab otak kau cakap nak berhenti, tapi kau punya fizikal masih menekan minyak tanpa rasa ada esok hari. Itu yang aku terasa lah. Sebab memang mentally memang cakap aku nak berhenti lah. Sebab daripada 100 meter sebelum tu aku dah cakap aku akan berhenti. Tapi bila kau drive, kau tak rasa pun kau nak berhenti. Tapi aku teruskan juga. Aku cakap tak apa, jalan je lah. Bila aku jalan, benda yang aku perasan yang seterusnya adalah, dulu aku pakai Tashingo. So bila kita lalu tol tu, kita akan straight je. Tetapi apa yang aku perasan masa aku nak exit tol, ada satu brother ni, dia parking lepas tol. So dia berdiri tegak. Bila dia nampak kereta aku, dan dia terus berpusing kepada arah aku lah. Dia pandang aku.
So dekat situ macam kita dah terasa apa hal lah dia yang tak kena kan. Tapi masa tu aku dah penat lah. Masa tu memang dah penat lah. So aku pun berhenti sebab aku nak ambil air dekat bonnet belakang aku. So, bila aku berhenti, aku tengok side mirror tengah tu. So brother tu dia tak lepas pandangan dia daripada pandang kereta aku. Dekat situ ada timbul rasa was-was dan takut aku nak keluar. Takut ada apa-apa kan. Sebab waktu tu dah pukul 3 pagi. Tapi sebabkan dah haus, sebabkan dah penat, nak ambil air Red Bull kat bonnet, so aku gagahkan lah. Aku ambil air dan aku masuk balik kereta. Kali lagi persoalan timbul. Yang aku ingat, aku cakap, boleh tak aku teruskan perjalanan ni? So, aku cakap benda tu dalam hati aku 3 kali. Boleh tak aku teruskan perjalanan ni? Boleh tak aku teruskan perjalanan ni? Macam tu lah. Pas dia cakap benda tu, tiba-tiba aku macam tersedar. Macam aku cakap, dah biasa aku balik malam ni, apa ada hal lah kan. Tak ada apa lah, jalan je lah kan. Lepas aku relax jap, minum air, aku teruskan perjalanan. Bila aku teruskan perjalanan, kalau kita tahu Melaka ni dia darul traffic light. So terlalu banyak traffic light daripada highway nak ke tempat aku lah. Ada 2-3 traffic light yang aku berselisih dengan penunggang motosikal, di mana kebiasaan dia aku akan berhenti dulu di traffic light tu, dan akan ada satu brother motor ni, dia berhenti di depan aku dan dia toleh ke belakang. Selepas dia toleh tu, dia akan terus pecut. Tu traffic light yang pertama. Bila ke traffic light yang kedua pun benda yang sama yang brother tu buat. Sebab masa traffic light brother tu potong. So bila jalan balik, aku potong dia balik. Bila berhenti traffic light kedua, dia buat benda yang sama. Dia berhenti, dia toleh dan dia terus lagi. Adalah 2-3 traffic light yang berlaku lah, yang berlaku benda yang sama. Tetapi pertemuan aku dengan brother tu sampailah di satu traffic light terakhir. Di mana traffic light tu aku terus dan dia ke kanan. Dia ke kiri. Bila aku berhenti di traffic light tu dan dia lalu sebelah aku dan dia toleh dengan dia membelok dan dia menoleh. Masa tu memang kita tengok pun kita takut kan. Cak, apa hal brother ni daripada tadi dia tengok kan. Lepas hijau aku pun jalan. Bila aku jalan, brother tadi aku dah lupakan lah. Cakap brother ni rembat ke apa macam tu lah. Masa tu belum terdetik lagi. So aku jalan dengan kelajuan yang 60 pun tak sampai. Baru masuk gear 2, gear 3. Sampai je satu tempat tu dan kau punya pemanduan ni, penglihatan pemanduan kau ni tiba-tiba gelap. Bila dia gelap, kau pun tak tahu apa yang kau buat masa kau drive tu. Dan aku tersedar bila cermin sisi aku kena dekat muka aku. Orang kata aku accident lah masa tu. Tapi kita tak sedar pun. Yang aku tahu penglihatan aku gelap ke tiba-tiba. So bila aku dah sedar semua, memang aku tak boleh keluar daripada kereta. Cuma laluan aku adalah pintu belakang belah kiri sahaja yang boleh keluar. Itu pun selepas 2-3 kali rembat pintu tu. Sebab aku langgar orang kata tembok dinding batu bom tu. Dan belah aku adalah tiang elektrik dengan tiang telekom yang ada konkrit yang silinder. Dengan tiang lampu. So ada 3 benda yang kiri aku ada 3 benda dan depan aku adalah tembok. So aku tak boleh nak keluar. Pas yang aku keluar dan orang kampung semua yang berhampiran semua keluar. Memang orang kata ramai lah. Dan aku keluar dan seingat aku ada satu brother tu, dia tanya, macam mana orang dalam kereta? Okey ke tak? So aku cakap, aku je seorang dalam kereta, tak ada apa pun. So dia kata, kau biar betul. Dia cakap di situ. Cakap, kereta teruk kan. Kalau nak ikutkan, kereta aku tu memang tertelas. So bila kita toleh balik ke belakang, memang orang kata setengah depan kereta tu memang hancur lah. Dan setengah daripada kereta hancur dan setengah daripada sisi kereta tu hancur. So macam aku pun tak tahu, mungkin aku berbadan kecil ke, so selamat lah, ngam-ngam ke apa macam tu lah. Okay, lepas brother tu tegur aku dan aku cakap kepada brother tu aku nak pinjam telefon. Sebab aku punya barang-barang semua aku dah tak ingat lah kat dalam kereta apa semua. Aku pinjam telefon brother tu dan aku telefon mak aku dengan akak aku. Dua orang sampai. Okay, dekat situ lah bermulanya ada satu keadaan di mana kakak aku datang ke kereta aku untuk, masa tu dia check lah untuk ambil barang aku punya handphone sebab aku dah lost kan. Dia ambil handphone semua. Masa tu aku pun ada tapi aku berada jauh sikit lah. Yang ada mak aku dengan akak aku yang berhampiran dengan kereta. Dan tiba-tibanya akak aku cakap kat mak aku, tapi kuat lah, aku pun dengar. Dia cakap, ibu nampak tak apa yang akak nampak? So dia cakap dalam 2-3 kali lah macam tu. Last kali yang dia cakap tu, dan dia terus dikacau lah. Orang kata terus dirasuk lah. Akak kau dirasuk?
akak aku dia rasuk lah. Bila dia dah dirasuk dan mak aku dah boleh jauh, dia jerit lah, "Adik, kau pergi peluk dak kakak aku." Dia kat situ. So aku pun dengan serta-merta lah pergi berlari kat kakak aku dan aku peluk dia. Bila kita peluk tu, kita tahu lah benda tu dah masuk dan dia bukan berjalan lah, dia melompat lah. Lompat okay. Lompat macam pocong. Sebiji macam tu. Macam mana yang kita tengok dalam video apa semua. Tu sebiji lah. Tangan di sini. Tangan dia tak ada lah, tangan dia lurus lah. Okay. Sebab kita pegang dia kan. Maksudnya kau sekali terlompat lah. Aku pegang, aku peluk dia lah daripada belakang. So tapi akak aku dan dia melompat lah. So kita tarik dia ke tepi jalan. Sebab masa tu dia macam seberang jalan lah. So aku bawa ke seberang jalan. On the way tu memang dia akan melompat lah. Cuma kau mampu pegang je. Bila dah bawa sini, so orang-orang yang ramai datang tadi, ada berada tu bawa Quran, ada yang azan apa semua. Tapi aku punya inisiatif yang biasa aku buat, adalah ayat-ayat yang aku amalkan. Orang kata simple ruqyah lah kat situ. Bila simple ruqyah, dia dah macam slow down lah sikit. So bila benda tu dah boleh start berborak, orang kata berinteraksi, so kita akan ada sesi pertanyaan lah dekat situ. Orang kata kat situ dah round table lah dengan orang ramai tu. Orang tanya lah, macam-macam orang tanya, ni kau nak apa ni. Okay, tapi benda tu sepatah haram pun dia tak jawab. Okay, tapi once aku tanya, yang aku ingat, seingat aku ayat dia macam ni, apa yang kau nak sebenarnya? Aku tanya macam tu. So dengan tiba-tibanya benda tu bercakap, aku nak kau, tapi kau tak nak ikut aku ambil akak kau. So ayat tu yang membuatkan aku lagi marah lah sebenarnya. Bila macam tu, aku kata, sebab aku pun nak settle aku punya kereta apa semua, aku telefon pakcik aku untuk continue lah buat ruqyah ke ubatkan lah. So aku dah telefon dan pakcik aku dah sampai dan aku pass over lah kat aku dekat dia. Okay, lepas tu aku settlekan apa semua aku punya keperluan kereta, nak pergi towing ke apa, macam tu lah. Cerita tu habis. Untuk malam tu habis di situ lah. Lagi tu. Untuk malam tu habis situ. Okay. Seminggu selepas itu, aku dapat panggilan daripada akak aku. Dia cakap dia nampak benda tu di rumah pula. Okay, yang seminggu selepas tu, kau dah dekat rumah yang kat kampung atau kau dah balik JB? Aku dah balik tempat belajar aku lah. Aku dah balik universiti aku lah. Maghrib masa tu aku ingat lagi, akak aku telefon dan dia kata, "Kau ada bawa balik ke apa-apa barang kereta kau?" Dia cakap itu. Aku cakap tak ada apa pun aku bawa balik. Sebab dia nampak kelibat benda tu, benda yang sama lah. Mungkin dia macam tu lah. So aku cakap tak ada apa lah dia. Kalau ada pun mungkin dia datang nak tengok ke apa lah. Macam tu lah aku cakap. Sebab aku dah malas nak layan, sebab dia menyusahkan aku. Untuk minggu tu settle. Okay, bila seterusnya, okay, akak aku ni dia special sikit. Ni aku bagi intro lah. Mungkin episod seterusnya boleh ceritakan lagi lah. Akak aku ni sebab dia dah pernah kena sihir ataupun buatan orang. Dia mudah nampak dan dia mudah kena. Selepas yang dia nampak yang aku punya tu, dan adalah aku pun tak ingat berapa lama. So dia kena, pada masa tu dia kena. Bila dia kena, yang kena tu adalah sihir lah daripada orang lain. Tapi ada satu, aku pun nak cakap pun aku tak sure lah. Tapi orang kata term dalam Islam tu, mungkin lah orang kata rijalullah. Okay, dia masuk dalam akak aku dan dia terus perkenalkan diri dia sebagai apa. Nama dia ada nama tapi aku tak nak sebut lah kat sini. Kat situ dia bagi pengenalan apa semua. Dan selepas beberapa pertemuan, dia cakap, selepas beberapa pertemuan lah, dia cakap pasal akak aku apa semua lah, siapa yang buat akak aku apa semua macam tu lah. Dia cerita lah apa semua tanpa kita bercerita sendiri. So dia yang bercerita. Bila dah settle tu, aku masa tu aku baru balik daripada, aku balik kampung lah. Cerita benda tu masuk pula. Okay, aku sendiri yang macam aku nak confirmation betul ke tak apa yang aku lalui masa aku accident tu. Benda tu aku tanya macam ni, betul tak apa yang masa aku accident tu, kejadian tu. Aku tanya macam tu lah. Apa yang terjadi lah, orang kata apa yang terjadi masa aku accident tu. So benda tu dia soalkan aku balik. Dia tanya, apa yang kau buat seminggu sebelum engkau accident? So dekat situ macam aku sebab masa tu dah berlalu lah 2-3 bulan juga lah. So aku pun dah lost lah kan apa yang aku buat kan. Dia bagi hint, kau pergi mancing kan, kau pergi mancing malam-malam. Ada orang yang mancing dah balik, tapi grup kau dengan kawan-kawan kau semua pergi mancing. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia kata, apa yang kau nampak masa dekat apa yang kau nampak masa kau tengok gambar ramai-ramai tu, kau tak percaya, kau main-main.
Dia kata, tapi itulah benda yang betulnya. So benda tu pun tanya aku lagi, engkau ada gambar kan benda tu? Cuba kau buka. So benda tu yang tunjuk dekat aku mana benda tu sebenarnya, entity tu di mana. Tunjuk kat aku. Tunjuk. Kata ni lah yang ikut kau daripada kau keluar dari tempat tu sampailah kau accident. Benda tu yang bercerita. Dia kata kemungkinan dia ikut kau sebab kau yang paling last. Tu salah satu Dia kata kau yang paling last keluar dari tempat tu, dan mungkin kau pun yang paling kurang agama kot kat situ antara kalangan dia orang kan. Dia kata macam tu. Tapi dia kata dia tak boleh nak masuk dalam kau. Dia hanya mampu melalaikan kau melekakan kau macam tu. Sebab tu dia kata masa kau bawa kereta, kau tak kena kacau pun, tapi kau leka. Pemanduan yang orang kata kalau ikut logik, daripada orang kata Johor ke Melaka, daripada tempat aku tu 2 jam ke. Kalau malam pun mungkin 1 jam setengah, 1 jam 45 boleh sampai. Tapi kau lajak dia sampai 5 jam. Tapi bila kau bawa tu memang 5 jam kan, tapi kau rasa sekejap ke masa benda dah sampai. Cuma benda tu cerita kau selalu terleka. Kau tak mengantuk, tapi kau leka. Kau senang di masa tu kau dibuai dengan satu fikiran yang kau rasa benda tu hayalan. Macam tu dia cakap macam tu. So bila kejadian tu, bila kau accident, apa yang akak kau nampak tu adalah benda yang kau bawa. Okey lah, nak macam mana kan? Macam mana settle benda tu? Okey. Yelah, benda tu dah berlalu, akak engkau pun ceritakan apa yang berlaku kan. Okey, ada tak benda tu kacau lagi datang ke, ataupun dah selepas dah di ruqyah tu habis tak ada kacau lagi? Okay, untuk benda tu dia tak ada kacau. Cuma last yang lepas ruqyah, lepas accident tu ruqyah dengan aku punya pakcik, seminggu selepas tu dia muncul kan, yang akak aku telefon tu. Lepas tu dah tak ada lah. Alhamdulillah dah tak ada apa-apa. Cuma akak aku, macam aku cakap tadi, dia mudah untuk kena, tapi dia kena benda yang lain lah. Dan kawan-kawan kau semua tak kena balik tu, tak kena kau seorang je yang diikut? Bila aku tanya, bila benda tu bercerita, yang aku cakap tadi, benda yang mendamping akak aku tu bercerita, aku tanya dengan member aku, semua dia kata tak ada apa pun. Dia kata okey je. Cuma member aku pun terkejut bila dia tahu aku accident, tapi dia tak tahu di sebalik cerita tu. Lepas benda tu bercerita, aku cerita dengan member aku. So dia kata, baru masing-masing cakap, mungkin lah betul lah apa yang kita nampak tu, cuma kita main-main. Sebab semua merasa yang melanggar benda tu. Cuma masa tu malas nak fikir, dah penat apa semua malas nak fikir. Cuma tak ada apa ni, mungkin kita langgar binatang ke apa kan. Macam tu lah. Aku tertarik nak tahu kau sebenarnya mancing dekat mana kawasan ni lah maksudnya. Dia pada aku benda ni tak privacy, sebab kita sedia maklum semua tempat ada lah kan. Cuma aku nak tahu at least bila orang mancing kat situ dia berhati-hati. Okay, mungkin aku boleh share exact location dia lah. Okay, tempat yang aku pergi tu pada tahun 2015. So benda tu tak sama macam sekarang. Okay, sekarang ni tempat tu famous lah. Okay, dia dekat Batu Pahat, orang panggil Sungai Lurus. Sungai Lurus. So kalau back to 2015, tak macam sekarang lah. Sekarang ni dia dah jadi tempat pelancongan. Kalau dulu kawasan dia memang gelap, dia ada satu pentas dan dia memang gelap. Kalau aku tanya pemancing kat situ pun pukul 12 ke atas dan dia orang akan balik. Dia takkan stay sampai pagi. Sebab kan mungkin aku ramai dengan member aku tu, yang kita orang datang pun lambat, so overnight pula kat situ buat bising ke apa, macam tu lah. Pada para pemancing hati-hati. Kenapa lah dia, kalau macam orang kat kawasan tu dia balik pukul 12, kadang-kadang mungkin ada sebabnya lah. Kan? Jadi kena hati-hati. Ataupun mungkin lepas mancing tu tak ada lepak mana-mana dulu ke, atau terus balik lah. Terus balik. Tu lah, terus balik. Lagi satu pun aku rasa mungkin korang ada mencarut dekat sekitar tu kot, yang menyebabkan benda tu tiba-tiba muncul dalam gambar. Takkan sewenang-wenang dia nak muncul macam tu, jarang. Orang tangkap gambar nampak kan, ada footage nanti kita tampil dekat situ lah. Ada gambar? Ada. Mantap. Alright, so pada aku ni pengalaman yang antaranya yang aku takut lah. Sebab aku pun antara orang yang bawa kereta seorang jalan jauh. Kadang-kadang aku tak penat tau, tapi dia macam leka. Kau bayangkan aku komando, aku tengah mandu ni kan, tiba-tiba ada satu batu, dia tulis 32 lah. Batu apa? Batu jalan tepi tu kan. Aku akan kira kita dah sampai 70 lah. 3, 2, 3, 70. Setelah aku buat aku kira apa ni? Faham tak? Aku tak tahu kenapa aku buat benda tu.
Ya. Tapi boleh jadilah sometimes aku tak rasa benda tu boleh kacau aku, tapi dia macam aku lalai. Leka Lost. Kadang-kadang macam nak apa terlelap kejap tu. Micro sleep. Yes, aku dah 2 kali kereta horn aku sebab aku micro sleep. Tapi nasib baik alhamdulillah aku tak accident lagi. Okay, aku sebenarnya daripada cerita kau tadi, aku tertarik pada satu benda yang kau sebut apa? Zalalullah. Aku tak kerti sebut tak sure apa nama dia. Benda tu kan. Rizalullah. Rizalullah. Bagaimana benda tu boleh hadir kan? Adakah dia ada di sebalik tu ada cerita yang benda tu boleh wujud? Aku cerita, okay, ni most pada pengalaman aku yang berlaku pada akak aku lah. Dulu zaman aku sekolah, aku dengan akak aku ni duduk jauh lah. So aku dekat Melaka dan akak aku di sekolah dekat Johor Bahru. First kejadian akak aku ni dia kena dekat Johor Bahru. So dia nampak satu benda tu dekat rumah pakcik aku. Bila dia kena, orang kata lagi mudah lah. Orang kata dia dah ada laluan dan dia lagi mudah untuk kena. Tapi dulu macam umur 15, 16, 17 macam tu, aku kan masa tu aku ingat aku umur dalam 16 kot. So aku tak percaya lah benda-benda macam tu kan. Sebab aku ni seorang yang theoretical thinking lah orang kata. So selagi tak nampak depan mata dan aku takkan percaya bulat-bulat lah. Tetapi bila akak aku habis sekolah, masa tu aku form 5 dan akak aku balik rumah, ada satu kejadian tu yang aku ingat. Masa tu aku nak pergi tuition at mat, aku ingat lagi. So malam tu Khamis malam Jumaat. So selepas maghrib, kebiasaan dia kita orang semayang asing-asing sebab bilik kan. Akak aku dengan mak aku dia sekali lah. So aku kat bilik aku lah. So bila tengah aku biasa aku akan semayang dulu lah. Sebab perempuan kan dia siap lambat semua kan. So aku malas nak tunggu sebab aku nak pergi tuition masa tu. So bila aku semayang, aku tengah semayang ni, tiba-tiba aku menjerit tau. Dia kata, akak kau dah pingsan dah ni. Dia kat situ. So aku cakap, tak apa, aku semayang lalu kan. Semayang, aku habis semayang dan aku berlari lah pergi dekat bilik mak aku. So bila aku sampai kat bilik tu dan memang nampak lah dia, orang kata dia dalam keadaan berbaring lah atas jadah tu. Berbaring. So aku cakap, aduh, aku cakap dalam hati, aduh, budak ni dah biar balik ke kan. Cakap macam tu. Lepas tu biasa lah masa tu aku pun tak ada mana-mana lah kan. Tapi kita baca yang biasa-biasa je lah, ayat kursi, ayat-ayat rukiah sikit-sikit macam tu lah. Lepas tu aku yang ingat aku masa tu pun ada, aku buka TV, mak aku buka TV, Astro pun ada baca Yasin masa tu. Sebab lepas pukul 8 tu, okay, bila buka Yasin dan benda tu tiba-tiba menjerit tau. So kata, okay, ni confirm lah ni, kena rasuk lah ni. So bila kena rasuk dan sama juga aku call pakcik aku. Sebab pakcik aku tu dia ustaz. So dia tahu lah dia apa yang nak kena baca kan. Kalau aku memang ayat kursi Al-Fatihah lah kalau aku tahu kan. Lepas tu pakcik aku settle kan rukiah apa semua. So dalam keadaan yang orang kata okey lah, ingatkan dah elok apa semua. Yang datang masa tu semua dah keluar balik, ingatkan dah elok apa semua. Akak aku ni kita orang baringan lah dekat atas jadah tu, dekat bawah lagi lah. Sebab benda tu mungkin ada lagi, mungkin tak ada lagi. Macam pakcik aku masa tu dia tenangkan je lah. Sebab masa tu kita orang pun menunggu ada lagi yang perubatan Islam lah. Masa tu zaman 2000 apa aku pun tak ingat lah, 2010 macam tu lah, 2011 perubatan Islam. Nak tunggu lah. Sementara nak tunggu tu, mak aku cakap aku, adik kau jaga akak kau. Dia cakap itu. Okay, aku cakap relax lah, tak ada apa lah kan. Okay, akak aku terlentang kan kat bawah tu. Dia macam bengok-bengok lah kan badan dia kan. Lepas tu aku ambil Al-Quran. Ni first kejadian aku yang aku nampak depan mata. Aku ambil Al-Quran. Kita pegang Al-Quran tu. Masa tu aku duduk dekat bucu katil, ujung bucu katil, dan depan tu betul-betul akak aku. Kan, aku ambil Al-Quran dan aku tengok dia. Okay ni duduk diam tak ada apa kan. Aku selak nak cek Yasin tu. Aku tengok balik dia dah tegak. Macam tu. Duduk. Dia bukan duduk, dia baring. Tapi badan dia tegak. Tadi lurus, badan lurus. Tadi badan dia sengit kan. Ni betul-betul tegak. Dan dia pandang kau straight. So macam, lepas tu aku ya, kita macam benda ni tak ada apa lah kan. So aku cakap kau relax lah macam tu lah kan. So aku tu asal balik cari. Dan bila aku nak start baca tu, sebelum aku baca tu, aku tengok sekali lagi, dia dah berdiri depan aku dan dia nak cekik aku. Kau bayangkan,
kita tengah mencari tadi, dan bila kita nak start balik baca, tiba-tiba dia dah ada depan aku dengan keadaan mencekik aku. So lepas tu aku dah tak sedar. Bila aku Kau kena cekik betul lah. Aku tak sure lah. Tapi lepas kan kita tunduk kan, kita nak baca, dan kita angkat kepala. Bila kita dah tengok di depan mata kita, so kita pun benda tu dah jadi lupa tau. Kau dah terlupa dah ni kan. Kau dah takut sangat kan. Lepas tu aku sedar balik. Bila aku sedar je, orang dah ramai dalam bilik tu. Lepas tu kau pingsan lah? Aku tak pingsan. Oh okay. Aku tak pingsan. Cuma bila aku macam tersedar balik, aku tak tahu aku pingsan ke, macam hayal lost ke. Benda tu buat dia tak ingat apa-apa tau. Dia macam jam lah kan. Aku sedar, dan masa tu mak aku lah, dia panggil. Dia panggil. Aku cakap, kenapa ni kan. Lepas tu mak aku cakap, kau menjerit ni, keluar suara jantan ni, cakap. Aku cakap, apa benda je aku buat kan. Dia macam lost lah sekejap kan. Orang ramai dah pegang kat aku. Makcik-makcik aku dah pegang kat aku dengan jiran lah. Mak aku pergi kat aku, dan dia macam, dia panggil aku, cakap, tak ada apa kan. Lepas tu bila aku fikir balik, aku macam, tak ada apa. Tadi aku nak baca Quran kan. Aku teringat, mana Quran aku Quran ni hujung bilik, dengan akunya daripada hujung katil tu aku pergi ke hujung katil, ke sebelah dinding. So kau bayang kan, katil queen tu kau boleh melompat daripada hujung ke hujung. Aku cakap, bapak dia macam tak percaya je kan. Macam tu lah. Lepas tu aku keluar daripada bilik tu. Aku keluar je sebab tak ada apa kan. Aku rasa macam okey, tak ada apa. Aku keluar, dan perubatan orang yang berubat pun datang. Sampai dia berubat apa semua. Dan malam tu masa berubat, dulu kan zaman kau kata kau nak rakam kan. Aku cuba rakam, dan bila kau rakam kat luar bilik okey. Bila kau masuk bilik, dan kamera tu jadi blur. Dia bukan blur, dia macam jadi, kau tahu tak, kat TV dia ada line-line betul. Dia line-line, lepas tu dia gelap macam tu. Macam tu lah. Bila kau masuk bilik, benda tu jadi macam tu. Bila kau keluar bilik, okey je, tak ada apa. Lepas tu aku dah cakap, malah aku fikir kan. Lepas tu settle lah cerita dia. Malam tu settle. Okay, aku tak nak cerita yang merit-merit. So aku straight to the point, di mana pertemuan dengan Rijal Allah lah. Aku tak sure lah apa yang panggil, tapi based on apa yang aku baca, pembacaan aku, so mungkin kita boleh guna term benda tu lah, Rijal Allah tu lah. Aku tak tahu betul ke tak. Mungkin kalau orang yang dengar, dia boleh perbetulkan lah. Ada satu kejadian ni, masa tu aku satu family pergi umrah. Okay, masa tu kita orang buat lawatan lah ya. Bila umrah kan ada visit-visit kan. Okay, bila buat lawatan, kita orang pergi ke Masjid Jin. Masjid Jin? Okay, kita tour ke Masjid Jin. Masa tu aku baru lepas solat sunat. Aku keluar, dan bila mak aku nampak aku, dia terus jerit aku. Dia panggil aku lah. Dia cakap, akak kau dah kena. Tapi masa yang dia kena tu, dia tak ada menjerit apa semua. Dia just berdiri tegak dan pandang satu tempat je. Masa tu aku ada terbaca. Bukan terbaca, aku ada belajar lah benda sikit-sikit. Aku baca, dan benda tu bila aku hembuskan dekat akak aku, so dia macam terbaring lah. Dia terbaring. Dia dah okey lah, orang kata dia okey dah apa semua. Dan dia sedar. Dia cakap, akak aku cakap, kat sekitar masjid tu ada taman. Dia kata dia terdiam sebab dia tengok taman tu cantik. Dia nak ikut lah. Ada orang nak bawa dia. Cuma yelah, dekat mata kasar kita tak nampak lah. Cuma dekat mata masa tu mungkin dia nampak lah kot. Aku cakap macam tu lah. Akak aku cerita macam tu lah. Lepas tu aku cakap, tak ada apa lah tu, kau mungkin hayalan ke apa lah kan. Lepas je kejadian tu, dan lepas umrah tu adalah yang dilalui apa semua lah. Balik je ke Malaysia. Okay, sebab akak aku ni, dia macam aku cerita ni, dia boleh rasa kalau ada orang hantar dekat orang lain. Dia boleh rasa, ataupun contoh dia yang paling mudah aku bagi contoh. Ada orang nak buat dekat orang A. Okay, akak aku ni dia sebagai perantara. Sebab orang A ni dia antara family aku. Okay, orang luar ni C, dia nak hantar kat A. Tapi akak aku ni dia sebagai filter lah. So akak aku ni dia akan respon dulu benda tu. So macam mana dia respon tu, dia akan kena lah. Dia akan kena rasuk ke apa macam tu lah. So ada sampai satu ketika tu, dia dah banyak kali kena.
Dan tu yang benda yang aku cakap, pendamping tu tiba-tiba masuk. Dengan dia tiba-tiba masuk, dan kita pun macam, kau dah menjerit-jeritnya pun ni semua kan. Tiba dia masuk dan dia bagi salam, yang aku rasa pun macam masa tu aku ada. Dia bagi salam dan dia terus direct perkenalkan diri dia siapa ni. Dia cakap okay, aku jumpa budak ni dekat sekian. Dia cakap sekian tu maksud dia dekat Masjid Jin apa semua lah. Dekat itu. So aku dah tengok budak ni dah sakit dah lama. So aku datang untuk membantu dia. Dia cakap membantu dia bukan membantu secara direct lah. Dia kata aku akan bantu dia untuk lawan benda yang orang hantar. Sebab dia kata kalau manusia ada kaedah dia, tapi ini alam aku. So aku lagi senang untuk orang kata lawan ke apa macam tu lah. Untuk ubat ke apa. Aku pun tak faham term dia lah, macam tu lah. Dia cerita macam tu. Dekat situ lah pertemuan dengan tu. So selepas daripada itu, akak aku kalau dia kena ke apa ke, so akak aku ni dia orang kata dia kena tu teruk lah, bertahun-tahun lah. Kau bayangkan daripada 2000, aku ambil 2010 lah, seingat aku lah, 2010, 2011 macam tu. Sampailah aku 2000, aku habis master aku 2018. So kau bayangkan berapa lama dia kena tu. So selepas yang itu berturut lah dia kena. So benda yang datang tu, kebiasaan orang yang akan hantar sihir ni, pertama yang dia hantar kau boleh lawan, dan dia hantar lagi kuat. So adalah stages-stages dia sampai benda tu cakap, sampai benda tu sendiri yang bagi tahu. Okay, lepas ni dia bagi tahu lah, okay, pukul berapa, bila waktu dia, okay, akak aku akan jadi macam ni. So dia akan bagi detail. Okay, dia bagi detail. So kita prepare je lah. Okay, nanti dia kata aku akan datang sekian masa untuk membantu. Sebab aku tak boleh datang terus. So aku pun ada kerja aku. Dia cakap macam tu. So aku pun tak tahulah kan, alam sana apa yang dia cerita aku dengar lah kan. So aku pun kita memang dalam Islam pun kita kena percaya benda tu. Tapi apa yang dia cerita tu, benda kita tak nampak. So kita pun tak tahu nak percaya ke tak. Tapi kita yakin je lah apa yang dia cakap. Bila dia bagi tahu dan benda tu nyata, benda tu jadi macam mana yang dia cakap. Kat situ aku macam betul juga lah apa yang dia cakap. Okay, ini orang kata yang paling tinggi lah. Bukan yang paling tinggi lah. Okay, yang dia cakap yang masa aku ada, dan aku rasa yang paling dahsyat lah. Okay, dia cakap dekat family aku. Masa tu kita orang, aku, mak aku, ayah aku. Dia cakap dalam satu hari tu akan ada 3 benda yang datang berbeza. Okay, ada 3 benda yang datang. So benda ni adalah, dia kata Jan. Dia kata Jan. Okay, Jan ni dia datang berturut. Jan 1, Jan 2, Jan 3. Jan 1 ni dia akan datang, tak silap aku, pagi. So yang 2 ni dia akan datang tengah hari. So yang 3 ni dia akan datang petang, maghrib lah orang kata. So Zohor, Asar, Maghrib, macam tu lah. Zohor, Asar, Maghrib sebelum azan. So dia datang dan benda tu bagi tahu lah. Dia kata tak apa, yang ni tak ada apa sangat pun, dia datang untuk Riki. Dia cakap macam tu. Sebab apa dia cakap macam tu? Dia kata akan ada yang lagi besar yang akan datang. So bila benda ni datang, aku baru datang. Dia kata sebab itu baru level aku. Bukan level aku. Dia kata benda tu layak untuk berpegang dia. Layak untuk aku lawan lah. Kalau yang bawah-bawah ni tak perlu untuk aku. Dia bila benda yang lagi besar tu, dia kata Azazil. Dia kata Azazil. Dia akan datang pada waktu maghrib dan datang dengan bertanda. Okay. Bertanda yang macam mana sebenarnya? Okay, aku cerita yang kejadian Jan tu lah. Okay, Jan tu akak aku kena dia sekejap ke. Dia dalam 10 minit macam tu lah. Dia kena, dia akan tutup telinga dia dan dia akan duduk je lah. Azan dia akan belah lah. So nanti asar, sebelum asar macam tu ke lah. Sebelum maghrib pun macam tu. So dia tak ada respon. Bila dia kena tu dia diam. Kau tak ada buat apa-apa lah bila dia kena. So kita rukiah je lah. Tapi rukiah pun sebab benda tu yang Allah cakap tak ada apa pun. Dia datang untuk melihat je sebelum yang lagi tinggi tu datang. Tu esok dia tak silap aku ke 2 hari selepas tu lah, baru benda tu datang dengan bertanda lah. So dia datang, akak aku start kena dalam pukul 6.45 lah. Dan nak maghrib macam tu. So keadaan masa tu, yelah, kau bayangkan satu rumah ni buka aircon, tapi akak aku dia rasa panas tau. Semua bila kau bayangkan daripada dapur sampai ke ruang tamu dengan setiap bilik tu kau buka aircon. So akak aku cakap dia bau macam colok lah. Itu satu lah, dia bau colok dan dia rasa panas. So yang bertanda tadi tu dah nak maghrib, betul-betul nak maghrib lah macam tu, ada tanda. Okay, tanda tu
akak aku tunjuk. Mhm. So dia dekat kawasan peha. So tanda tu sebiji macam kalau kau tengok dalam kartun tu. Kartun mana? Aduh aku tak ingat. Asuh. Asuh lah kot. Yang ada kartun yang purple tu, silap aku, binatang purple tu, yang ada tanduk, ada ekor. Tapi dia tak adalah bentuk macam tu. Dia macam 2D lah, macam lukisan lidi tu lah. So dia ada tanduk, dia ada telinga dan dia ada ekor. Kat peha akak kau tu? Dia kecil je, dalam sejengkal macam tu lah tanda dia. Tapi tanda tu nampak lah, jelas lah. Dia timbul lah. Masa tu akak aku sedar lagi. So bila tanda tu timbul, bila azan tanda tu hilang, dan akak aku jadi macam tu lah. Dia akan duduk diam, dia akan tutup telinga dia, kau baca lah ayat Quran ke apa ke, dia akan tak ada respon lah macam tu. Tapi ada satu ketika tu bila kau baca surah, tak silap aku baca Al-Baqarah, tapi ayat-ayat yang dah nak masuk ayat-ayat Sulaiman, tak silap aku lah. Kan kat situ baru dia respon lah. Dia macam berdengus ke apa ke macam tu lah. Tapi aku tak tahu lah benda tu kan. So panggil orang yang berubat dan disettlekan lah. So bila settlekan tu, panggil berubat, barulah benda tu datang, Rijallah tu datang. Dia terus berperang dengan benda tu lah. Dia tu aku bawa angkatan aku dan aku berperang terus. Dia tak cakap banyak lah. So malam tu berubat, kau nampak lah scene fight. As a fighter malam tu. Kau nampak? Ramai nampak. Maksudnya benda yang datang ke akak kau tu, dia sebenarnya sebagai apa? Maksud aku, adakah dia datang dengan kata dengan bala tentera? Sebab tadi kau cakap dia datang dengan bala tentera. Adakah kau boleh describe ke? Tak payah detail, tak apa. Kalau kau rasa benda tu tak boleh detail kan, just apakah gelaran dia ke, kalau kau boleh beritahu. Okay, apa yang aku tahu, dia tu adalah orang kata, yang aku tahu lah, setahu aku, dia perkenalkan diri dia adalah penjaga Hijik Ismail. Okay, so dia ada bala tentera dia lah. Baik. So bila dia cakap yang Azazil tu nak datang, kan sebelum ni aku bagi tahu kan, yang bila dia nak datang, so masa tu dia dah bagi tahu lah, aku akan datang dengan aku punya bala tentera, pukul apa semua lah. Bila kejadian tu dah ni, dia akan datang. So bila kejadian tu, akak aku dah macam tu, dia terus datang, dia terus masuk dan tak cakap banyak. Dan dia terus macam dia masuk dalam badan kau, dan kau tu respon benda tu macam kau berlawan. Dan kau nampak saksikan perlawanan tu ke apa? Kita nampak lah. Akak aku masa tu, okay, sebelum ni benda tu masuk suara akak aku. Tapi pada malam tu dia masuk dengan suara dia. Si korang pun ternanti-nantikan apa yang berlaku selepas itu. Jadi sama juga macam kita orang tak sabar nak dengar. Apa pun masa ni, video ni pun dah agak panjang, kita nak rehatkan kamera dulu. Jadi jumpa anda di part tu. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.